Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Presiden Lajnah Sains Gunaan dengan Pendidikan Islam yang juga merupakan sahabat saya, Saudara Muhammad Hanif, Muhammad Sahih, Majlis tertinggi Lajnah Sains Gunaan dengan Pendidikan Islam yang merupakan tulang belakang forum kita pada hari ini yang bertajuk Al-Quran Membuktikan Sains atau Sains Membuktikan Al-Quran. Para pensyarah dan juga hadirin hadirat sekalian, seperti yang kita tahu bahawa pada hari ini kita akan membincangkan satu topik. Saya ulang sekali lagi, yang bertajuk forum yang bertajuk Sains Membuktikan Al-Quran atau Al-Quran Membuktikan Sains. Dan kita akan kupas isu ini secara menyeluruh ataupun holistik, dari aspek sains Islam dan juga sains moden kini. Sebelum kita ada banyak juga masa, dalam masa 2 jam kita akan berinteraksi dengan dua ahli panel kita. Saya akan memperkenalkan secara ringkas dua ahli panel. Yang pertama, yang tidak asing lagi bagi kita, di hujung sana, Saudara Dr. Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh, merupakan konsultan sains gunaan dengan pengajian Islam, yang saya kira pelajar-pelajar sains gunaan dengan pengajian Islam mungkin kenal kepada beliau dan juga belajar dengan beliau dalam banyak subjek di Akademi Pengajian Islam ni. Dan juga di sebelah saya ini adalah Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusuf bin Haji Othman, yang merupakan pengarah Institut Islam Hadari, Doktor, dan juga merupakan profesor dalam bidang fizik di UKM. Oleh sebab saya pun rasa sangat bertuah kerana dijemput oleh Presiden untuk menjadi moderator pada hari ini. Mana jadi moderator kepada dua orang yang hebat ni. Saya baru jumpa Datuk dan baru kenal kepada beliau. Sebenarnya saya recognize nama beliau dalam artikel yang diberi oleh Dr. Syekh, kata silap saya, yang dalam SEM yang keberapa saya tak ingat, dalam subjek sosiologi atau ilmu wahyu. Satu artikel yang ditulis oleh Datuk sendiri, Datuk Muhammad Yusuf bin Othman. Dan akhirnya pada hari ini saya dapat berjumpa dengan beliau tentang mata. Dan saya ada sedikit pantun kepada beliau. Mata bertentang mata, lidah terkelu tidak terkata, hanya senyuman yang menggoda, janggut segak menyerupai rupa. Saya cari sini, saya pantun ni. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya mulakan forum kita pada ini dengan soalan yang pertama, soalan mukadimah kepada Dr. Syekh Muhammad Saifuddin berkaitan dengan topik ini. Saya kira soalan forum ini harus dimulakan dengan soalan di dalam tajuk forum ini sendiri. Pada pandangan doktor, manakah kenyataan yang benar? Sains membuktikan Al-Quran atau Al-Quran membuktikan sains? Kerana ungkapan ini sering disebut oleh banyak pihak. Tapi kita nak perkataan atau ungkapan yang paling tepat, yang merujuk kepada, yang berlandaskan kepada syariat Islam sendiri ataupun dalam konsep falsafah sains Islam. Jadi saya tanpa masa saya menyebut Dr. Syekh untuk mengulas tentang isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Izzat Syanim, yang saya hormati, seorang tokoh yang saya anggap sebagai guru saya juga, walaupun saya tidak pernah belajar dengan beliau, tapi saya banyak membaca tulisan-tulisan beliau dan mendengar
ceramah-ceramah beliau yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Uthman daripada UJM, Saudara Hanif, pengurusi Lajnah Sains Gunaan dan Pengajian Islam, dan juga pimpinan-pimpinan Lajnah, para pelajar dan pensyarah daripada Universiti Malaya, adik-adik yang datang daripada Petaling Jaya. Alhamdulillah, hari ini kita nak bicarakan atau nak bincangkan satu topik yang saya kira mungkin ramai daripada kita pernah terfikir, ya, ataupun pernah terbaca tentang sains ataupun hubung kait sains dengan Al-Quran. Okay, soalan yang diajukan kepada saya, sebenarnya saya dah diberikan soalan bocor oleh saudara moderator beberapa hari yang lepas, tapi soalan yang diajukan kepada saya bunyinya sedikit berbeza daripada soalan bocor yang diberikan. Tapi tidak menjadi masalah sebab rohnya masih sama. Rohnya masih sama. Okey, sebelum saya menjawab soalan itu, saya fikir kita perlu terlebih dahulu sedar tentang siapa kita sebenarnya. Kita ialah manusia, ya, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan dan diberikan 3 tugas yang besar. Apa dia 3 tugas yang besar itu? Ada disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, sebagai hamba Allah, yang bermakna kita berkewajipan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah sebagai da'i, ya, untuk menyampaikan risalah Islam, untuk mengajak manusia kepada ma'ruf dan mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar. Okey. Yang ketiga ialah sebagai khalifah, ya, untuk mengimarahkan, untuk membangunkan muka bumi ini. Okay, jadi ini adalah 3 tugas ataupun amanah yang dipikul oleh manusia. Dan untuk memikul tugas ini, yang pertama, Allah berikan kepada manusia akal fikiran. Okay, akal fikiran. Yang kedua, Allah juga berikan kepada manusia Al-Quran. Dalam konteks ini, Al-Quran berfungsi untuk memberikan garis panduan kepada manusia bagaimana untuk menjalankan ketiga-tiga tugas ini. Ya. Kalau kita tengok Al-Quran itu, Al-Quran kita tahu adalah kitab yang terakhir yang diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Merupakan satu mukjizat yang amat besar. Ya. Yang mana Allah telah janji bahawa apa yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak akan berubah, tidak akan dapat diubah, tidak akan dapat ditokok tambah, tidak akan dapat ditulis sama hebat sepertinya oleh manusia. Okey, ini janji Allah. Okey. Al-Quran juga adalah satu mukjizat yang mengandungi banyak ayat-ayat yang menyeru kepada kita supaya kita memerhati, supaya kita berfikir. Ya, memerhati apa? Memerhati tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada alam ini. Ya. Kalau kita lihat 3 tugas yang saya sebutkan tadi, untuk beribadah, untuk menjadi da'i, untuk menjadi khalifah di muka bumi, ketiga-tiga perkara ini dapat dilakukan sekiranya manusia itu mempunyai ilmu pengetahuan. Betul tak? Kalau kita nak beribadah, kita kena ada ilmu. Ya, kita kena tahu kalau nak solat apa rukunnya. Ya, kita nak kena tahu arah kiblatnya macam mana, bila masuk waktunya. Dan kalau kita tengok dalam konteks waktu solat, arah kiblat dan sebagainya, macam mana nak menentukan arah kiblat, macam mana nak menentukan waktu solat dan sebagainya, ianya memerlukan kepada pengetahuan dalam bidang sains. Contohnya cabang-cabang seperti trigonometry, geometry spherical, geografi dan seumpamanya. Ya. Kalau kita tidak ada asas atau kita tidak menguasai bidang ini, mustahil manusia dapat menentukan arah kiblat contohnya. Ya. Yang kedua, kalau kita nak menjadi seorang da'i, hari ini banyak perkara yang kita dapat manfaatkan daripada sains dan teknologi untuk tugas-tugas dakwah. Kalau pendakwah hari ini dia biasa gunakan mikrofon. Mikrofon satu alat yang dicipta hasil daripada teknologi dan perkembangan sains, memudahkan kaedah penyampaian. Begitu juga dengan adanya internet dan sebagainya. Manifestasi sains dan teknologi ini membantu para da'i menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Hendak mengimarahkan muka bumi juga memerlukan ilmu yang tidak boleh dibangunkan secara sembrono. Kena ada penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang ilmu, ekonomi, sains dan sebagainya. Dalam bidang sosial, dalam bidang politik dan seumpamanya. Dan yang menariknya,
kalau kita tengok semua ini, bagi tiga tugas yang diamanahkan kepada manusia ini, Al-Quran telah memberikan garis panduan kepada kita. Sama ada garis panduan yang bersifat orang kata secara tersurat, yang secara jelas yang disebutkan dalam Quran, ataupun yang tersirat yang perlukan kita untuk berfikir, yang mana mungkin Al-Quran sebutkan dalam bentuk, dalam konteks prinsip-prinsip umum yang boleh kita gunakan sebagai panduan untuk kita menjalankan ketiga-tiga tugas ini. Jadi bagi saya sebenarnya dalam konteks sains, saya tidak pasti daripada kalangan pelajar-pelajar sekolah yang hadir pada hari ini sama ada tingkatan berapa yang datang? 4 dan 5. Ada ambil subjek sains? Fizik, kimia, bio? Ada. Okey. Jadi dalam kita belajar subjek sains, fizik, kimia dan biologi ini, yang penting ialah kita tidak mempunyai satu fikrah yang mengasingkan bahawa tiga-tiga subjek ini tidak ada kena-mengena dengan Islam. Jangan kita fikirkan apa yang kita belajar itu tidak disebut dalam Quran. Memanglah dalam Quran tidak ada formula V sama dengan U campur AT misalnya, ataupun dalam Quran tidak diberikan formula air sebagai H2O, tetapi dalam Quran menyuruh kita memerhati, menyuruh kita mencerap, menyuruh kita berfikir. Daripada situlah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti yang saudara-saudari belajar di sekolah, malahan di universiti. Jadi bagi saya, apa yang diberikan oleh Al-Quran adalah prinsip-prinsip untuk membolehkan manusia menjalankan tugas ataupun amanah sebagai khalifah, sebagai ahli ibadah, sebagai da'i di muka bumi. Jadi kalau nak menjawab soalan saudara Izzat, saudara moderator tadi, bagi saya apa yang Al-Quran berikan ialah garis panduan, panduan untuk kita menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini. Kalau kita bicarakan tentang sama ada Al-Quran buktikan sains atau sains buktikan Al-Quran, saya kira ini saya akan jawab nanti. Saya tak nak jawab lagi sekarang. Cuma pada peringkat ini saya ingin katakan bahawa Al-Quran menyediakan garis panduan untuk kita ikut, untuk kita faham, untuk kita kembangkan supaya kita dapat menjalankan tugas-tugas tadi dengan baik. Dalam konteks sains, menjadi saintis yang mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyebabkan kerosakan di muka bumi. Ini jelas disebut dalam Quran. Menggunakan sumber-sumber yang diberikan oleh Allah dengan bijaksana, dengan berhikmah, dan juga menggunakan segala apa yang diberikan itu untuk kebaikan dan bukannya kerosakan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Syekh Muhammad Saifuddin atas penerangan pada mukadimah untuk forum kita pada ini.